Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah, mereka memang bertemu dengan pedang, tetapi masing-masing bukan niat nak bunuh. Sayyidina Ali pi dengan tujuan nak tolong Aisyah, Aisyah pi dengan tujuan nak tolong Ali. Itu cerita asal dia. Bukan nak pi bunuh aku. Tetapi terjadi tak pembunuhan? Terjadi. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih ayahanda Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan menyambung lagi kita punya pengajian bulanan kitab Riyadhus Salihin. Malam ni malam kedua kita. Bulan lepas kita mula membuka kitab ini, maka malam ni kita menyambung hadis yang seterusnya insya-Allah. Maka tuan-tuan, saya tak mau pergi lama dah, kita nak pergi terus pasal kita cuba nak pergi 3-4 hadis hari ni. Sebab sekarang pun kalau tempoh PKP kita kena berhenti awal, maka saya cuba untuk tak panjangkan mukadimah lah, kita pergi terus kepada hadis insya-Allah. Ada hadis nombor 9 dan 10 ni kita bawa ke bulan depan sebab saya nak pair dengan satu hadis yang nombor 16 17 tu nanti ada kaitan dia. So malam ni kita mula dengan hadis ke-11, 9 dan 10 nanti kita bawa ke bulan depan sebab ada yang berkait dengan dia insya-Allah. InsyaAllah nombor 11. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun nama dia ni disebut digelar oleh orang Mekah ni, orang Madinah ni, para sahabat Abi Ishaq. Abi Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy bin Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asyarah al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dibacakan satu-satu keturunan beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan bapa saudara kepada Nabi. Walau bagaimanapun beliau adalah muda daripada Nabi. Biasalah kita pun ada pak menakan yang muda daripada kita kan. Macam itulah Nabi sebut dalam hadis, ini dia pak saudaraku, tunjukkan pak saudara hangpa. Nabi sayang dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dia muda, dia masuk Islam umur 17. Tuan-tuan, disebut dalam hadis ini salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Apa kata dia? Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amun hajatil wada' min waj'i ishtaddi bi faqultu ya Rasulullah. Satu ketika pada musim haji wada', masa musim haji lah, haji Nabi SAW, maka para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri pergi ke Mekah menunaikan haji. Masa pergi menunaikan haji ni, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Sakit pula sakit yang teruk. Sakit yang teruk. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tak larat duduk rehat lah semasa di Mekah ni. Maka ketika itu Nabi SAW, Rasulullah pergi ziarah beliau. Nampak? Sifat yang baik daripada seorang Rasul, seorang pemimpin, seorang adik-beradik. Nabi pergi ziarah. Meskipun Nabi kedudukan baginda nombor 1 lah dalam dunia ni. Nabi nombor 1 lah. Dulu, kini dan selamanya. Antara semua manusia, Nabi number 1. Tapi Nabi masih memilih untuk ziarah sahabat baginda, adik-beradik baginda yang sakit. Maka Nabi pergi ziarah. Nabi luangkan masa untuk pergi ziarah. Ini satu sifat yang baik, satu sikap yang baik, satu sunnah yang baik yang harus kita ikut hari ini. Pergi ziarah orang sakit. Pergi ziarah orang sakit. Sibuk macam mana pun pergilah ziarah. Dan adab kita menziarahi orang sakit, jangan duduk lama-lama. Pergi ziarah sat baliklah. Pasal dia sakit, dia tak larat. Dan sekarang ni, zaman sekarang ada teknologi. Kalau boleh telefon dulu. Takut ada masa dia nak rehat dan sebagainya, kita kena hormat. Tapi pergilah ziarah, tapi jangan duduk lama. Baik. Maka Nabi pergi ziarah dia kata, faqultu ya Rasulullah. Maka dia, bila Nabi ziarah sembang-sembang, maka dia sebut kat Nabi, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana zu malin wa la yarisuni illa ibnatun li. Ya Rasulullah, saya duk rasa saya ni tak lama dah. Nak cerita kat Nabi ni. Luah kat Nabi.
Duk berasa tak lama dah ni Rasulullah sakit ni. Duk berasa dah ni. Dalam duk sakit lagu tu pun, dia beritahu kat Nabi, ya Rasulullah duk berasa tak lama dah ni. Wa ana dzu malin, tapi saya ni harta banyak. Zu, pemilik mal, harta. Maknanya kita saya ni ada banyak harta lah juga. Harta banyak. Ya. Wala yarisuni illa ibnatun li, tetapi saya tak ada ahli waris yang banyak. Saya cuma ada anak perempuan saya seorang lah. Ya, ismuha Aisyah. Dalam footnote sebut nama dia Aisyah. Bukan isteri Nabi tu, tapi ada anak yang lain. Siti Aisyah ni anak Sa'd bin Abi Waqqas, ada seorang anak perempuan nama Aisyah. So kita dapat tahu malam ni Sa'd bin Abi Waqqas ni ada seorang anak perempuan nama Aisyah. Aisyah ni juga ada riwayat hadis juga. Sebab tu kita kena check. Bila kita dapat Aisyah ni, Aisyah mana? Aisyah isteri Nabi Ummul Mukminin ke Aisyah anak Sa'd bin Abi Waqqas? Begitu juga bila mana hadis Abdullah mana? Abdullah bin Umar ke, Abdullah bin Mas'ud ke, Abdullah bin Abbas ke? Selalunya dalam syarah hadis dia akan bagi tahu. Baik, maka dia kata saya ni harta banyak, tapi yang nak waris harta saya ni, yang nak ambil seka saya ni anak perempuan saya seorang sajalah. Maka saya duk hajat ni harta banyak-banyak ni saya nak wasiatkan. Saya nak sedekahkan, wasiat kepada orang ramai lah, siapa pun lah. Afatasaddaqu bisulusin mali, boleh tak saya sedekah harta saya ni 3/4? Pasal anak saya seorang saja, tak ada siapa nak ambil harta saya dah. Maka saya nak sedekah semua, nak wasiat-wasiat buang 3/4 daripada harta saya ni, boleh tak? Tanya Nabi. Dalam duk sakit tu terangan nak sedekah lagi tu. Qala, berkata Nabi, la, jangan. Nabi tak payah sampai 3/4. Qultu fashatru, kalau macam tu half, setengah, 1/2, boleh tak? Qala Nabi, kata Nabi, la, tak payahlah sampai setengah. Qultu fasulus, kalau macam tu 1/3 boleh tak? Tanya Nabi. Kata Nabi, as-sulus was-sulusu katsir. As-sulus bolehlah, 1/3 bolehlah, tapi 1/3 tu pun banyak. Nabi kata bolehlah, tetapi dalam Nahabak kata 1/3 tu pun banyak juga tu tara tu. Ya, dan Nabi sambung, innaka antazara warasataka aghniya'a khairum min antazarahum alatan yatakaffafun nas. Kata Nabi, seelok-eloknya engkau tinggalkan anak cucu engkau nanti ni tinggal dalam keadaan kaya, tak apa. Jangan tinggalkan dalam keadaan dia meminta-minta kepada manusia lain. Itu point dia. Nabi kata nak wariskan kepada anak-anak ni, kalau boleh nak sedekah harta tu bagus, nak wasiat wakaf apa ni pun bagus. Cuma kalau boleh jangan tinggal anak kita ni dalam keadaan fakir. Kita ni kaya-raya ni, bagus untuk agama, bagus. Kita infak semua sampai tak tinggal apa ke anak cucu. Esok sampai terpaksa meminta-minta kepada orang, tak payahlah. Tunaikan kewajipan dulu. Wariskan anak-anak dulu bagi perkemas. Tuan-tuan, daripada hadis ini terbit hukum kadar untuk kita wasiat. Daripada hadis ni faraid memang jelas dah. Faraid ni memang ahli waris kot mana pun dapat faraid, dia panggil sebagai ahlul furud. Ahlul furud ini ahli faraid yang berhak dapat faraid, tak ada masalah. Cuma ulama bincang bagaimana keadaan kalau kita nak bagi wasiat, berapa kadar dia dalam keadaan anak kita pun ada lagi. Pasal anak kita ni adalah hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah juga riwayat, iaitu la wasiyata liwarisin. Ahli waris tak boleh terima wasiat. Ulama bincang sejauh mana ahli waris tak boleh terima wasiat. Dalam mazhab Syafi'i sebut ahli waris faraid memang hak dia dah kok mana pun. Hak dia dah, tak risau dah. Sebab tu orang yang bukan ahlul furud, macam kawan-kawan ke, anak angkat ke, dia nak dapat apa ni lepas mati? Pak angkat dia ni ke, pak saudara dia ke, apa, ataupun orang yang bukan waris dengan dia ni, kawan-kawan dia ke apa ke, dia berhak dapat wasiat kalau diwasiatkan. Tak apalah, jelas lah yang tu. Tapi macam mana kalau anak dia ni ahli furud, berhak dapat faraid, tapi pak dia wasiat dah kat dia sebelum tu, bagi dah wasiat lain.
Terima tak wasiat tu? Dalam mazhab kita ni kata, terima selagi mana waris-waris lain setuju sesudah kematian dia. Pak wasiat ke hang, pak mati esok, kereta ni ambil ke hang lah. Terima tak? Terima selagi mana adik-beradik lain setuju lepas dia mati. Kalau adik-beradik lain tak setuju, kira lagu mana? Batal. Faraid. Itu dalam mazhab kita. Habis tu nak bagi juga lagu mana? Hibbah bagi awal. Hibbah ni hadiah awal lagi dah. Tukar nama siap-siap awal masuk duit hidup lagi tu. Wasiat ni cerita dia jalan lepas mati. Itu beza dia. Hibah tukar nama siap-siap masa hidup masa selesai bang. Wasiat pak mati esok kata ni hang pakailah ambil ke hang mati esok duduk syarat 4-5 beradik ni macam mana ni kereta abah bagi kat aku. Mana boleh? Siapa abah bagi kat hang? Abah nak 4-5 orang. Macam mana cerita ni? Tak setuju balik kepada faraid balik. Dia beradik ni pun. Pasal dia pada hak dia apa? Sebab disanakkan dengan hadis yang kata kalau ikut tak boleh. Kalau ikut tak boleh. Tetapi kalaulah anak beranak lain, adik-beradik lain reda, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau tak reda, balik kepada faraid. Tapi kalau nak bagi juga, bagi awal-awal, hibah, bagi siap-siap masa hidup tu. Bukan kata benda tu kuasa lepas mati. Bukan. Awal-awal masa hidup lagi bagi dah. Hibah dah bagi. Okey, baik. Kemudian, nak wasiat barang kita ni kepada orang-orang lain ni. Nak yang tadi selesai dah hak waris. Berapa kadar dia? Paling tinggi 1/3 sahaja. Tak boleh lebih. Kalau tuan-tuan buka dalam sirah, Sayyidina Abu Bakar wasiat 1/4. Sayyidina Umar wasiat 1/5 daripada harta dia. Rendah pada tu. Tak ada masalah lah. Pasal limit 1/3 tinggi. 1/3 tinggi lah. Sayyidina Abu Bakar ambil lagi rendah 1/4. Sayyidina Umar ambil lagi rendah 1/5. Bermaksud nak jaga hak nak beranak, takut kelaparan ni, takut kefakiran ni, adik-beradik lain ni. Ataupun jiran tetangga ke institusi. Nak jaga juga. Jangan kita pun seronok kita bagi nama kita masyhur tapi anak cucu kita miskin, kelaparan. Itu tak betul juga. Pasal konsep sedekah semua ni dia tak datang begitu. Kalau kita kaji sedekah dengan zakat, dia macam satu lingkungan. Sedekah ni kalau tuan buka Quran, dia mula dengan daripada dalam dia pergi keluar. Izil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dia mula pada kerabat dulu. Popi anak yatim. Okey, border keluar sampai ibnis sabil. Tapi zakat dia main daripada luar dulu baru masuk dalam. Sebab tu kita tak boleh bagi zakat kat anak kita. Pasal dekat anak kita nafkah, tak boleh kira zakat. Tak boleh kira zakat pasal dia anak kita. Zakat dia pergi keluar dulu, serah kepada amil atok daripada yang kita tak kenal sampai dekat lah. Okey. Tetapi sedekah daripada kita kenal ni. Itu yang kita kena jaga ni. Kadang-kadang kita memburu nama, kita nak sedekah besar-besar, kita terlupa jiran sebelah rumah miskin. Kita ada kalau tolong hak yang kampung sebelah ke, negara lain ke, hak yang duduk dalam ni pun susah ramai ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi di belah-belah baling, belah-belah apa? Belantik. Ramai tuan-tuan, ramai susah. Ramai. Bukan kata sikit, ramai. Tapi kita tak perasan pasal kita duduk keluar luar. Bukan kita tak bagus, hal luar bagus. Tetapi kalau masing-masing pakat jaga hak dekat, insya-Allah tak ada yang susah. InsyaAllah tak ada yang susah. Maka nak wasiatkan itu jangan lebih 1/3 lah. Ini cerita sesudah mati lah. Cerita masa hidup nak bagi ni bagilah. Ni wasiat bermaksud aku mati esok baru kuasa ni. Mati esok baru kuasa. Maka jangan lebih 1/3. Pasal takut ni hak ahli waris ahli furud ni dapat sikit ni. Memang daripada panggu depa. Daripada panggu depa 1/2, 2/4, 1/8 anak jantan asabah. Ada panggu depa. Tapi bila portion tu dah ambil banyak dekat wasiat, jadi masalah. Pasal faraid dia main lah. Baik. Maka dia kata lagu tu. Kemudian dia kata, Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi ya Rasulullah. Semua sahabat-sahabat nak balik Madinah dah ke, nak tinggal saya tang ni ke. Dia rasa sedih. Pasal dia sakit teruk, tak boleh bergerak, tak boleh jalan. Haji nak habis dah. Sahabat-sahabat nak beransur balik Madinah lah. Semua nak tinggal saya ke? Tanya Nabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa azdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun.
Kata Nabi, dah, kami tak tinggal hang. Dan hang pun insyaAllah akan sihat. Nabi kata, hang akan hidup panjang lagi. Darjat hang akan dinaikkan banyak darjat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hang akan mendatangkan manfaat kepada ramai orang lagi nanti. Sampailah tu SDN lah, panjang umur hang. Nabi sebut macam tu. Benar janji Nabi, benar doa Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas umur beliau panjang juga. Dan memberi manfaat kepada ramai orang. Dinisbahkan oleh ulama. Apa manfaat dia? Dialah membantu pembukaan Iraq. Dialah membantu pembukaan Iraq. Menjatuhkan kerajaan Parsi di samping Khalid Al-Walid. Antara hero-nya masa itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Antara hero-nya. Dan akhirnya jadi gubernur di sana. Panjang umur dia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan doa dia yang mustajab. Dan juga panahan dia yang tepat. Nabi doa khusus untuk dia. Ya Allah, kabulkan doa dia, wasyaddid ramyatah, dan tepatkan panahan dia. Panah dia sangat tepat. Karamah dia terhadap doa ni begitu banyak diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Ada satu kisah dalam Bidayah wa Nihayah ketika mana tentera Islam berlawan dengan tentera Parsi dalam satu medan dalam perang di Iraq ini. Masa tu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Diceritakan oleh Imam Ibn Katsir, dia sakit bisui. Bisui ni pula bisui yang banyak, seluruh kaki ni sampai tak boleh bergerak, tak boleh bangkit, nanah dan sebagainya. Maka tapi kita menang, orang Islam menang. Bila menang ni, ada satu budak muda ni, dia bercerita merata, seronoklah kita bakat menang. Sa'ad bin Waqqas ni untunglah dia tak kena mati, kita bakat mati belakang. Seronoklah bini dia tu tak hilang suami, bini kita bakat jadi janda belakang. Dia kata lagu tu, tersebarlah berita dalam kalangan kem tentera Islam ni lagu tu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun tanya, siapa buat kerja tu dan sebagainya. Dia ceritalah, dia tunjuk. Dalam kitab sebut, dia tunjuk ni. Ni bisui sakit penuh ni, tak boleh bergerak. Bukan saja, kalau aku saja ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala hukum aku. Tapi kalau dia saja sebabkan cerita ni, agar aku malu nak jatuhkan aku, hukum dia, ya Allah. On the spot dia sebut benda tu tuan-tuan. Out of nowhere. Tak tahu main daripada mana tuan-tuan. Ini saya nakal daripada Ibn Katsir, Bidayah wa Nihayah sebut, tak tahu daripada mana mai anak panah kona 3-4 lain ni. Pas masa tu tentera duk berbaris dengar dia duk bersyarah ni kan, duk berbaris ni. Sa'ad bin Waqqas sebut lah, saya dengar cerita ni mai kat saya, hak kata kat saya ni, demi Allah saya sakit, bukan saya sengaja. Siapa yang buat cerita ni kalau berniat jahat dan sebagainya, semoga Allah Ta'ala hukum dia. Ajak lisan, lidah dia ni mengatakan pemimpin tanpa sebab nak jatuhkan. Elok tak dan habis dia sebut lagu tu tuan-tuan. Tak tahu main daripada mana anak panah keluar, cari budak tu sampai dapat. Dan masa tu budak tu tengah nganga, nak jadi cerita tengah duk nganga, nak buka mulut pun tak tahu lah. Syak masuk anak panah tu, tikam lidah dia. Itu doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas punya doa. Selain daripada tu, doa orang-orang kufar ini, fitnah dia, kata dia tak buat kerja, kata dia tak adil, dia doa juga. Orang yang mengatakan itu akhirnya dipanjangkan umur kan, dan dipenuhi sepanjang umur dia tu dengan kefakiran dan fitnah. Akhirnya orang tua tu tua ganyuk dah umur 90 lebih, 100 tak tahulah berapa, tetapi duduk di tepi jalan, duduk suka duduk mengurat perempuan, buat itu kat perempuan. Tua dah tuan-tuan, umur 17 tak apalah, umur 90 buat lagu tu, huduh dah orang tua ni jadi lagu tu. Yang fitnah dia ni. Kata Sa'ad bin Waqqas, panjangkan umur dia, penuhi kepanjangan umur dia itu dengan fitnah. Biar orang tak suka kat dia. Jadi sungguh. Jadi sungguh. Zaman tabi'in cerita, kami jumpa orang tua ni, pasal apa dia jadi pelik tu, dia mengorak perempuan tepi-tepi jalan, dia pasal apa ni? Dia berkata, orang tua ni lah yang fitnah Sa'ad dulu. Dia terkena doa Sa'ad. Oh, jangan main tuan-tuan. Doa para sahabat. Bahkan hari ni pun doa para ulama pun mustajab. No? Baik. Maka dia tak mati di Mekah. Lepas balik pulang ke Madinah, dia sihat dan hidup lama lepas tu. Adapun ditambah di sini, yang meninggal di Mekah tu bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ni seorang sahabat yang lain yang diikut Nabi pergi hijrah dah. Lepas tu dia teringat Mekah, dia patah balik Mekah, dia duduk di sana, dia meninggal di sana. Dia tak meninggal dengan sahabat-sahabat di Madinah ni. Yang tu yang sayang ni tu. Siapa nama dia? Sa'ad bin Khawlah. Ya, ini ada tambahan di sini. Muttafaqun alaih. Seterusnya, hadis yang ke-12. Wa an Abi Hurairah
Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala tidak melihat kepada jasad kamu. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada jasad kamu. Fizikal yang hebat, main gym, telan telur separuh masak, gimana pun hebat pun tak pandang. Wala ila sawarikum, dan tak pandang pada rupa parah kamu. Segak handsome lagu mana pun, cantik rupa parah macam mana pun, kalau tak ada nilai, Tuhan tak pandang. Bukan yang tu yang didagangkan depan Tuhan, bukan yang tu yang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Huduh, kurui, hitam lagu mana pun, tapi Tuhan tak peduli semua tu. Walakin yanzuru ila qulubikum, melainkan Tuhan memandang kepada hati-hati kamu. Hati baik, rupa parah tak cantik, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala terima. Ini masih dalam bab berapa ni? Bab pertama tak habis kita tuan. Bab ikhlas. Tak habis kita ni. Maka Allah Ta'ala memandang kepada hati. Baik, seterusnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Musa Ash'ari, dia berkata, satu hari su'ila Rasulullah, Nabi ditanya, anir rajul yuqatil syaja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'an. Satu hari Nabi ditanya oleh para sahabat ni, bagaimana ya Rasulullah orang yang pi berjihad sama-sama dengan kita, tapi dia mati dalam keadaan dia berjuang, tapi dia nak mati, tapi dia berjuang bukan kerana ikhlas, dia berjuang kerana nak nama, nak masyhur, nak diingati, kerana riak dia. Tapi dia berjuang sungguh-sungguh lagu kita, tapi dia tak ikhlas. Lagu mana cerita orang ini? Baik. Faqala Rasulullah, berkata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Para sahabat tanya tadi, orang-orang yang macam ni tadi ni, adakah bila dia mati dia dapat pahala fi sabilillah? Nabi kata, untuk nak dapat pahala mati syahid fi sabilillah, hati dia bila dia masuk berjuang kena ada nekat, litakunu kalimatullahi al-ulya, nak meletakkan kalimat Allah, hukum Allah, agama Allah di peringkat yang atas. Itu manhaj perjuangan kita. Siapa pun kita, medan mana pun kita, hatta kita menjaga sayur di pasar tani ke apa pun, litakunu kalimatullahi al-ulya, nak meletakkan kalimat Allah di kedudukan tinggi. Saya menjaga pasar tani, ustaz, lagu mana saya nak letak kalimat Allah di kedudukan tinggi? Takkan saya nak buat hudud dekat pasar tani? Tak, menjaga dengan amanah, jangan tipu orang, timbang bagi betul, jaga kebersihan, itu meletakkan kalimat Allah di tempatnya. Di bidang mana pun kita, tak mesti kita jadi ustaz. Siapa pun kita, di mana pun kita, tempat mana kita duduk pun. Saya suri rumah, ustaz, makcik ni suri rumah, nak letak di mana kalimat Allah. Jaga rumah bagi bersih, gerak anak mangkit subuh awal, layan suami elok, bancuh teh apa bagi kat dia. Mengangkat martabat agama itu bermaksud meletakkan kalimat Allah di peringkat yang tinggi. Itu perjuangan kita. Sebab bukan semua orang boleh masuk medan tentera kan. Kita faham. Tapi nisbah kepada kehidupan masing-masing ada perjuangan dia, iaitu nak meletakkan kalimat Allah di persada. Meletakkan kalimat Allah di persada. Di mana pun kita, siapa pun kita. Al-Imam Hasan al-Banna, mula-mula dia buat Ikhwanul Muslimin, sebenarnya tuan-tuan pada saudara ikhwan, dia buka kelas malam untuk budak-budak mengaji Quran. Tahun 1926 masa tu. Tuan-tuan tengok di TV Astro Oasis, tajuk dia gambar mengaji, Ustaz Don ajak. Cukup syok tuan-tuan. Cukup syok. Ustaz Don dia memang hebat. Dia ajak daripada awal lah, dia dah masuk baca Quran. Teliti satu Astro Oasis kan. Baik. Imam Hasan al-Banna lagu ni lah, dia di tempat Imam Hasan al-Banna duduk masa tu tu dekat kawasan terusan Suez. Problem dia adalah 95% daripada harta daripada terusan Suez itu dapat kat orang barat, orang Britain. Maka masa tu dia jadi gini, ni tebing, ni terusan Suez, belah ni orang miskin duduk, belah ni orang kaya duduk.
Ni tahun 1920-an. Kalau tuan-tuan nak lagi detail cerita ni, tuan-tuan pergi surau Taman Fahim. Kita mengajak tajuk ni khusus, geopolitik. Isnin minggu kedua. Khusus saya ajak tajuk tu. Khas pasal geopolitik Islam. Tapi saya cerita sikit ni. Kat sini, maka Imam Hassan al-Banna tengok ramai anak muda Islam Mesir masa tu tak peduli Quran, tak peduli hadis, tak peduli agama. Pasal duk kalut nak ligan pengajian barat ni. Pasal apa? Nak belajar pandai-pandai, nak kerja di sini, di belah sini. Nak kerja dengan toki-toki orang putih. Gaji besar. Kerja di sini tak ada gaji apa. Nak kerja di sini kena cakap orang putih, kena pandai. Maka dia mengasaskan madrasah dia ini, mengajak mengaji, mengajak bahasa Inggeris, mengajak bagi anak-anak kita ni boleh bersaing dengan orang putih tapi pandai Quran. Macam kita buat SMKA kat Malaysia ni. Lama kelamaan, mak pak pun tengok, anak aku mengaji pandai ni. Mak pak pun nak join. Mak pak kata kat Imam Hassan al-Banna, kami orang tua buat malam sudah lah. Lagi orang nampak malu buat malam. Maka penuh rumah yang dia buat tu, orang mengaji siang malam. Akhirnya berkembang. 1928 baru tertubuh persatuan yang besar. Ikhwan berkembang sampai ke Libya, sampai ke Syria, sampai ke Palestin. Ikhwan antara penaja asal yang bawa kepada orang kata apa ni, yang nak keluar daripada Hamas tu. Yang antara ikhwan punya cabang. Hatta PAS. Dia ada connection dia. Imam Hassan al-Banna. Baik. No, maksudnya di ruang mana pun kita duduk, kita boleh berjihad di tempat kita. Baik. Maka kata Nabi, orang yang berjuang kena meletakkan kalimat Allah kedudukan tertinggi, dapat kat dia. Baik, seterusnya tuan-tuan. Lepas tengah. Target saya nak sampai ni. 4-5 hadis dapat selesai. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis nombor 14. Qala idza iltaqa al-musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Kata Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, kalau dua orang Muslim, dua pasukan Muslim bertemu, masing-masing dengan membawa pedang, masing-masing dengan tujuan nak berbunuhan, nak berperang sesama mereka, fal qatil, orang yang membunuh, wal maqtul, orang yang dibunuh, finnar, kedua-duanya dalam neraka. Nabi sebut. Maka tuan-tuan, bila Abu Bakrah dengar, Abu Bakrah ni bukan Sayyidina Abu Bakar nah, dia Abu Bakrah dia lain. Nah, Abu Bakrah ni dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah. Mana? Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Ya Rasulullah, saya boleh fahamlah kalau orang yang bunuh tu dia masuk neraka, saya boleh fahamlah. Tapi yang maqtul ni macam mana? Fama balul maqtul, pasal apa yang kena bunuh juga masuk neraka? Dia tanya Nabi. Dia bukan protes, dia nak tahu. Nabi kata kalau dua orang Islam bertemu bawa pedang, lawan aku, yang membunuh itu masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka juga. Pasal apa yang dibunuh masuk neraka? Dia kena bunuh. Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nabi kata kalau dia tak kena bunuh, dia pula bunuh kawannya. Sama ya dah. Maknanya niat tu. Kita balik pada tajuk bab ni. Niat. Walaupun dia kena bunuh, tapi niat dia pergi medan tu, dia pun nak bunuh kawan tu. Cuma dia tak apa kuat, dia kena bunuh. Tapi dia pun masuk neraka. Pasal niat dia tu, dihukum atas niat dia tu. Kita bincang bulan lepas kan. Al-umur bimaqasidiha. Dihitung dengan niat dia. Meskipun dia tak membunuh, dia dibunuh. Tetapi kalau dia tak dibunuh, dia pula yang membunuh. Maka kata Nabi, dua-dua masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Oh, baru kita faham. Lagu tu rupanya. Pasal dua-dua turun nak bunuh aku. Cuma seorang terbunuh lah. Yang terbunuh pun kena. Baik. Daripada hadis ni terbit masalah. Terbit masalah. Sebab apa? Tuan-tuan buka dalam syarah-syarah Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan sebagainya. Hadis ni muttafaqun alaih. Tuan-tuan buka dalam syarah dia cerita. Umdatul Qari sebut, syarah Sahih Muslim sebut. Yang hadis ni, Abu Bakrah dia pernah bunuh masa bila? Masa perang Jamal. Sayyidina Ali punya tim dengan Siti Aisyah punya tim. Yang ni menarik. Masa bila, kalau tuan buka dalam syarah dia cerita panjang. Ini versi yang pendek. Versi yang panjang ni cerita ada satu ketika seorang muqadram, seorang tabi'in, bukan muqadram, tabi'in dia. Nama dia Al-Ahnaf bin Qais. Nama dia apa? Al-Ahnaf bin Qais.
Saya ada orang komen dia kata, Ustaz ceramah di masjid jangan cakap laju-laju. Orang lambat tangkap. Saya terima komen tu. Ni malam ni saya slow sikit. Boleh tuan tahu ni no? Al-Ahnaf bin Qais. Dia ni hadis ni satu ketika lelaki ni tabi'in ni Al-Ahnaf bin Qais ni, saya tak pasti dia tabi'in ke mukhadram, tapi dia bukan sahabat. Dia keluar satu ketika dia bawa pedang. Zaman bila ni? Zaman perang Jamal ni. Sayyidina Ali dengan tim Aisyah ni. Dia bawa pedang. Dia lalu depan rumah Abu Bakrah. Ni. Lalu depan rumah Abu Bakrah ni. Maka Abu Bakrah tanya dia, "Oi Mat, Nabi mana ni? Dengan pedang siap, dengan bubuh 5 siap dengan selempang merah. Nabi mana ni?" Maka kata Al-Ahnaf bin Qais, inni urid al-ansur. Aku ni nak tolong hadzal rajul. Aku nak tolong seorang lelaki ni. Orang faham dah lah, lelaki ni bermaksud Sayyidina Ali. Aku nak pergi tolong Sayyidina Ali punya tim. Pasal tim Aisyah main nak lawan dengan dia, aku nak pergi tolong. Semangat. Orang muda, semangat. Semangat nak pergi tolong. Dia Islam. Dia bang Abu Bakar, pakcik. Tak tahu cerita lagi ke? Dia pun nak perang. Ni saya bawa pedang siap-siap ni, saya dah merasap 3-4 malam lah. Saya nak pergi tolong Sayyidina Ali, Khalifah. Nak pergi tolong dia, nak perang. Ada sahabat-sahabat pakai tahu dah ni nak jadi battle ni antara tim Aisyah dengan tim Ali. Abu Bakar kata balik. Irji', ambil balik. Orang tu pergi balik. Apa pula balik? Orang dah asal pedang apa sempoi orang, ambil balik. Orang tu ni cerdik, dia matang. Kerana apa? Kerana dia baca hadis ni. Kerana aku dengar masa Nabi hidup dulu, Nabi kata bila mana muslimain iltaqa, dua puak Islam ini bertemu bisayfihima, dengan pedang masing-masing, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh dalam neraka. Hang dengan join, ambil balik. Loe kawan tu simpan pedang, balik loe. Baik, cerita dekat tu. Maka tuan-tuan, terbit masalah pula. Kalau macam tu Ustaz, takkan Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah masuk neraka? Nampak? Sebab yang terlibat dalam perang tu bukan kecil anak. Ummul Mukminin, Siti Aisyah, Zubair, Talhah. Kalau hadis ni betul, takkan mereka tu masuk neraka. Anda faham? Tadi Nabi kata, kalau dua orang Islam berjumpa, bertemu, bawa pedang, lawan, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Abu Bakar baca hadis ni dekat Al-Ahnaf bin Qais ni. Kalau ni, aku dengar hadis ni daripada Nabi, ambil balik. Perang ni perang bila? Perang Jamal. Maka orang ulama akan bincang, hadis ni sahih tak? Sahih. Tapi kalau hadis ni sahih, takkan mereka dua ni masuk neraka ni? Sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ibu kita pula. Maka terbitlah pendapat para ulama. Tu ilmu bercambah. Mailah qaul para ulama, imam-imam mazhab, imam-imam hadis ni tu, termasuk al-Imam Syafi'i, imam kita. Bagaimana dengan qaul ashabi, pendapat para sahabat? Terima bulat-bulat ke tidak? Dalam ilmu hadis, riwayat sahabat kita terima. Sebab kulluhum udul, semua sahabat adil. Kita terima. Tetapi pendapat mereka berdasarkan riwayat mereka ini, yang tu boleh bincang, kata Imam Syafi'i. Yang tu boleh bincang. Abu Bakar, dia sahabat Nabi, bukan dia ni, dia sahabat Nabi, dia riwayat hadis ni. Macam tu saya nampak. Hadis ni sahih. Betul Nabi kata, kalau orang Islam bertemu, yang membunuh dan dibunuh dua-dua dalam neraka. Hadis ni sahih. Sahih. Imam Bukhari riwayat, Imam Muslim riwayat, dalam jalur yang sama, muttafaqun alaih. Tapi dia pakai hadis ni jadi dalil dia untuk halang orang join perang Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Pendapat tu yang dia pakai tu ulama tolak. Tapi hadis ni pakai. Sebab kalau kita terima pendapat itu, bermaksud Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali dalam neraka. Faham tak tuan-tuan? Syiah pakai pendapat ni lah. Pendapat boleh tolak, riwayat tak tolak. Hadis ni sahih, tetapi pendapat yang pasang dalil kat sini tak betul. Contoh, kita nak menghalalkan satu benda tu haram lah, kita nak perhalalkan dia, kita cari dalil.
Dalil itu betul betul tapi kita pasang tak kena tempat. Jadi tak betul walaupun dalil itu betul Jadi adakah dalam hal ini Abu Bakar salah? Kita tak kata salah. Mungkin silap tafsir sahaja. Sebab Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah, mereka memang bertemu dengan pedang, tetapi masing-masing bukan niat nak bunuh. Masing-masing dengan niat Sayyidina Ali pi dengan tujuan nak tolong Aisyah, Aisyah pi dengan tujuan nak tolong Ali. Itu cerita asal dia. Bukan nak pi bunuh aku. Tetapi terjadi dah pembunuhan, terjadi. Pasal apa jadi? Cerita dia panjang, saya bawa. Saya simpan banyak ni rekod-rekod ni. Bisa. Ini bukan Karbala. Abang ni Osman bin Affan wal mutamarridun fil Madinah. Ni cerita pembunuhan Sayyidina Osman. Saya ambil petik bagaimana berlaku pembunuhan, berlaku peristiwa perang Jamal tu tuan-tuan, boleh tak? Baik. Daripada hadis tadi ni. Jama'al mutamarridun anfusahum minal Basrah wal Kufah wal Misr. Berkumpul mutamarridun ni pemberontak yang berkumpul daripada mana ni? Basrah, Kufah, Mesir. 3 kelompok Islam mai daripada Mesir, Kufah dengan Basrah, mai Madinah. Masa bila? Masa musim haji. Masa ni Siti Aisyah, Talhah, Zubair ni ada di Mekah. Sahabat-sahabat utama ada di Mekah. Maka dia pilih time ni nak pergi Madinah, nak lari pada sahabat-sahabat. Yang ni bukan sahabat ni semua geng-geng kemudian, geng muda. Dengan tujuan mereka, mereka nak gulingkan Sayyidina Osman. Sebab dalam mereka duk dengar cerita palsu kata Sayyidina Osman ini bakat Quran lah, kaya raya lah, macam-macam lah. Ceritanya panjang. Maka mereka pakak amat-amat nak pergi sabu Sayyidina Osman masa musim haji. Kharaja min kulli Madinah arba'a farqun fakana ala ra'sun farqul Basrah. Yang main daripada Basrah, Kufah, Mesir. Okey. Baik. Maka tuan-tuan, depa main ni dengan tujuan orang-orang Mesir, fakana ahlul Misr yuriduna Ali bin Abi Talib. Orang Mesir nak Sayyidina Ali jadi khalifah, ganti Sayyidina Osman. Okey. Wa kana ahlul Kufah yuriduna Az-Zubair. Orang Kufah pula nak Zubair bin Al-Awwam. Wa ahlul Basrah, dan orang Basrah yuriduna Talha. Orang Basrah nak Talha. Tuan-tuan faham tak? 3 kelompok berbeza membentuk satu pakatan. Tak kira lah Perikatan Nasional ke, pakatan apa ikut suka lah. 3 kelompok berbeza dengan matlamat yang berbeza. Mesir nak Ali, Kufah nak Zubair, Basrah nak Talha. 3 poin tak sama. Tetapi kerana matlamat kita nak jatuhkan dulu Sayyidina Osman, kita pakat dulu. Tetapi masing-masing tak sama. Masing-masing tak sama. Aku ada niat lain. Parti aku Islamis. Parti dia liberal. Parti kau ni sekular. Tapi tak apalah, kita pakat salah. Habuan ada tujuan yang sama. Nanti sah. Oh, kena berhenti. Sikit lagi boleh ke? Selalu ustaz berhenti tepat ke, Imam? Lebih dari 5 minit berapa kena? Sikit kan lah. Kau nak kena azan. Macam mana? Jalan lah. Dia baru duduk main climate kenapa ni? Maka tuan-tuan, mereka ni pergi berhimpun di Madinah. Masa ni Sayyidina Ali dengan anak Sayyidina Ali duk jaga Sayyidina Osman dekat istana. Duk jaga Abang Man lagi tu lah. Jaga Sayyidina Osman je katalah Abang Man jaga. Sayyidina Osman kata tak apalah pergi balik, tak apalah tak payah jaga saya. Kita mana boleh. Nak kena jaga khalifah. Sayyidina Osman kata tak apa aku okey. Tak apa. Maka bila Sayyidina Ali balik, dengar cerita depa ni sampai. Depa ni sampai Sayyidina Ali pergi jumpa. Apa ni, hampa buat apa ni? Dia kata kami nak tuan jadi khalifah. Aku tak mahu dengan buat kerja ni. Hampa ni ada niat lain ni. Rupanya depa nak jatuhkan Sayyidina Osman saja. Sayyidina Ali jangan buat panggil macam ni. Islam tak ajak macam ni. Panjang cerita lah saya ringkaskan. Dia kata tak apalah kalau macam tu kami dah main jauh. Boleh tak kami nak pergi ziarah khalifah Sayyidina Osman? Ada benda lain kami nak sembang dengan dia. Nak kopi. Pergi jumpa Sayyidina Osman. Pergi jumpa Sayyidina Osman, bincang lah. Ada 2-3 tuntutan, Sayyidina Osman pun setuju. Apalah, mereka ada tuntutan berdasar ke tempat mereka. Orang Kufah ada tuntutan mereka, orang Basrah ada tuntutan mereka, orang Mesir ada tuntutan mereka.
Sayyidina Osman kata okey. Apa? Saya gazette, saya sign, nanti PA saya pi, selesai dengan takut. InsyaAllah balik-balik. Maka dia pun okey lah, selesai. Sayyidina Osman pun baik. Rupanya dia baik. Kita salah faham. Selama ni berita itu hasut. Ada kini lah Malaysia, kini macam-macam ada hasut ni, kami terpedaya. Kami dah jumpa sendiri, Sayyidina Osman baik. Tak apalah, dah setuju semua, kami nak balik. Bila nak balik tuan-tuan, orang yang hasut, yang tak tahu siapa ni, Yahudi lah senang abang lah. Ya? Dia tak boleh duduk. Pasal apa? Orang Islam nak baik. Orang Islam mana boleh bersatu padu? Mana boleh? Kita nak kena bagi mereka lawan. Masa geng-geng ni patah balik ke negeri mereka, dia main satu bab Ar-Risalah Kadhibah wa Da'watal Mutamarridin. Mai satu surat palsu, surat layang. Mai satu surat layang, kita akan cerita bulan depan. Tak syok macam tu. Saya sambung sikit ya. Mai satu surat layang palsu. Yang surat layang ini tersebar dalam kalangan orang yang tadi tu yang nak balik tu. Baik. Macam mana? Cerita dia panjang tau. Satu orang postman ni dia buat aku dah ditangkap. Padahal dia memang nak ditangkap. Gitu. Oleh orang ramai ni mencurigakan, dia bertangkap, dia kata, "Hang ni siapa? Man anta?" "Saya adalah pesuruh daripada Sayyidina Osman." Dia kata begitu. "Saya postman Sayyidina Osman. Saya ni pegawai lah nak. Siapa? Saya nak hantar surat pergi dekat Khalifah Basrah, Mesir dengan Kufah." "Hai, surat apa ni? Kami baru lepas jumpa dia lah." "Oh, tak tahu, Sayyidina Osman suruh bagi." Nampak akan. Maka mereka pun buka surat tu. Bila mereka buka surat itu, wa kalamul makhtum bi khatam Osman. Di bawah surat itu ada cok cincin Sayyidina Osman. Oi, letterhead. Mana memang Sayyidina Osman punya ni. Okey. Baik. Falamma qara'ahu, bila mana mereka baca, ya, yarji'una ilal Madinah al-Munawwarah marratan ukhra. Bila mereka baca tu, mereka jadi marah sebab dalam surat itu tulis daripada Sayyidina Osman kepada Gubernur Kufah Mesir Basrah, nanti pok-pok ni balik bunuh mereka. Sayyidina Osman tulis cop dia. Padahal Sayyidina Osman tak tulis. Cincin Sayyidina Osman tu ada orang masuk ofis, masuk curi dan cop. Pelik benar ni Ustaz? Tak pelik. Zaman dulu khalifah bukan lagu menteri lah ni. Nak jumpa kena banyak-banyak level. Dulu boleh masuk pergi jumpa lagu tu ya. Walaupun khalifah. Lah ni yang susah ni. PA tu, PA ni kan. Menteri SU tu, SU ni, ESCO tu, ESCO ni. Dulu khalifah boleh jumpa lagu tu ya. Maka kekurangan sistem ini adalah bila orang boleh keluar masuk, lagu tu pula jadi dia. Maksudnya ada baik juga sistem hari ni pun. Maka mereka curi cop dia, pergi cop dekat surat tu, nama kata dia buat lah. Maka tuan-tuan, pok-pok ni jadi marah lah. Tadi sembang lain, tiba-tiba dia nak bunuh kita kat belakang. Tak guna betul, geram, jadi geram. Maka patah balik, yarji'una ilal Madinah al-Munawwarah, balik di Madinah balik. Buih mak tadi janji elok dengan kita, tiba-tiba dia buat tikam tahanah kat kita kat belakang, nak kena Sayyidina Osman ni, patah balik. Patah balik. Berlaku tahun bila ni? Sana 35 Hijrah lah. Okay, baik. Elok-elok mereka sampai Madinah. Patah balik tadi, dia on the way tak sampai lagi. Elok dah patah balik Madinah, duduk nyeri lah, kukik-kukik, geram ni, geram. Geng-geng berberontak ni, geram. Bawa muda ni. Lagu lah ni lah turun perjalanan raya orang tu. Turun main Madinah ni, main satu surat lagi. Ja'athum risalatan ukhra. Orang lain pula buat main surat lain pula. Risalatan ukhra min Ali bin Abi Talib ya'muruhum bil qadama ila al Madinah. Surat main daripada Sayyidina Ali bagi tahu kat tiga-tiga kumpulan ini, hampa stay sini. Hampa jangan balik. Apa jadi pun hampa jaga di sini. Sayyidina Ali tulis. Depa katalah dalam ni. Ya. Maka okeylah. Depa ni orang Islam ke orang kafir ni? Orang Islam. Semayang semua ni. Tadi dia rasa tak yakin tindakan kita ni betul ke salah. Tapi bila Sayyidina Ali sendiri yang bagi surat, kata, "Apa tunggu di sini, aku duduk belakang hamba." Kemah. Kemah kan tuan, menantu Nabi, sepupu Nabi. Kau cantik. Kita tunggu standby dengan tunggu nak pergi attack Sayyidina Osman anytime lah ni. Maka Sayyidina Ali dengar cerita ni, cerita yang pok-pok ni main pula. Sayyidina Ali kata, "Pasal apa pok-pok ni? Hari tu dah sembang dengan Sayyidina Osman, dah setuju nak balik, tapi dah main balik. Pasal apa?" Sayyidina Ali start motor pi. Ni start motor reka ni. Naik kuda pi lah jumpa dia. Pi
Pi jumpa depa Sayyidina Ali tanya, apa ni pasal apa ni budak muda ni cerita dia ni. Apa ni pasal apa ni? Bincang aku elok dah hari tu. Bincang dengan khalifah elok dah tu. Nah balik dah sekerak jalan, mai balik pasal apa? Mai mengamuk ni pasal apa? Nah. Maka faqala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wallah la aquma ma'akum ila hadha. Demi Allah, aku tak bersama kamu kali ni. Ni merepek. Sebelum ni hampa mai bincang elok, aku boleh tolonglah, aku bawa pergi jumpa Sayyidina Osman semua. Hampa mai kali kedua mengamuk macam ni bukan cara dia. Demi Allah, aku bukan bersama hampa kali ni. Maksudnya Sayyidina Ali aku bukan sokong belah hampa. Tak betul ni tak betul. Hampa dah jumpa dengan khalifah, hampa dah bincang elok, hampa patah balik main mengamuk. Kali ni aku bukan bersama hampa. Sayyidina Ali kata kat pokok ni. Maka dia jadi heran. Faqalu lahu, berkata mereka kepada Sayyidina Ali, falima katabta ilaina la ilaha illallah. Hang tak sokong kami beladah Sayyidina Ali. Yang hang tulis surat kat kami tu pasal apa? Jadi pasal dia betul tuan nampak? Orang yang buat fitnah, mesej palsu, mesej berantai WhatsApp palsu, post Facebook palsu ni berlambak tuan-tuan, fake account lah ni. Lagu ni Ni akak dia main pada sini dah ni. Orang yang tulis anonymous, yang tak tahu siapa ni, nak bagi orang Islam gaduh. Ni ada. Baik. Hang tak sokong kami bersepa. Hari tu hang tak surat suruh kami duduk tani, tolong hang. Faqala, kata Sayyidina Ali, wallah ma katabtu ilaikum syai'an. Mana ada aku tulis apa-apa? Demi Allah, aku tak pernah tulis apa-apa pun kat hangpa. Tu dia siapa tulis bulan depan insya-Allah tuan-tuan. Kita sambung lah. Nak sambung contoh ni ke nak sambung hadis baru? Kena sambung contoh ni bagi habis. Pasal nak faham hadis ni. Kenapa Abu Bakrah tanya macam ni? Kata lagu ni dekat Ahnaf bin Qais. Apa kaitan dia dengan kisah perang Jamal? Dan siapa yang tulis surat tu? Tuan-tuan bulan depan tuan-tuan insya-Allah. Kita nak tahu cerita sebenar. Siapa betul siapa salah ni. Dua-dua betul tahu dah. Tapi nak tahu siapa yang pakat kot belakang nak kenal sahabat bagi bergaduh ni. Ada ke tak golongan tu kat Malaysia hari ni? Wallahu taala alam. Bulan depan kita sambunglah hadis yang nombor 14. Tuan-tuan nak cari kitab di kedai-kedai kitab, Arab pun tak apa, Melayu pun tak apa, kita sambung bulan depan. Bukan sambunglah. Kita masih lagi dalam hadis nombor 14. Hadis Abi Bakrah tentang izal taqa muslimain, ketika mana dua orang muslimin bertemu, al-qatil wal maqtul finnar. Bulan depan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alil fila wa la ma'ana wa la matba'una syaqiyan wa la maqtuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cari mana aku macam aku? Tajuk aku, sedekah aku, aku bagus. Ni heran ke diri sendiri. Tak ada siapa puji dia pun berasa diri bagus, berasa diri baik. Ni ialah ciri-ciri yang menyebabkan amal kita buat zero.